Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang pertama dalam subjek Islam dan Pengurusan CTU 263, iaitu tajuk pengenalan pengurusan Islam. Okey, sebelum kita mulakan, kita lihat dulu isi kandungan apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, jika kita lihat daripada kandungan, yang pertama kita akan lihatlah apa itu pengertian pengurusan Islam, apa itu pengurusan Islam, apa ciri-ciri pengurusan Islam, apa perbezaan di antara orang kata perbezaan di antara pengurusan Islam itu dengan juga pengurusan barat lah ataupun pengurusan konvensional. Itu yang kita akan lihat pada hari ini. Dan kedua, kita akan lihat juga berkaitan tentang sumber pengurusan Islam. Okey, dia ada sumber utama dan juga sumber sekunder. So, itulah perkara yang kita akan pelajari dan kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, hasil pembelajaran apa yang kamu dapat hari ini, kamu dapat menjelaskan pengertian pengurusan Islam itu sendiri dan juga dapat menjelaskan apakah sumber pengurusan Islam yang saya sebutkan tadi, iaitu ada dua, sumber utama dan juga sumber sekunder. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu definisi pengurusan secara umum lah. Okey, menurut Mary Poker Paulette, seorang pakar pengurusan barat, mendefinisikan pengurusan ini adalah sebagai satu seni melakukan sesuatu melalui orang lain lah. Manakala menurut Robert Kreitner, pengurusan ini adalah satu proses bekerja dengan tekun melalui individu-individu untuk mencapai objektif organisasi di dalam pertukaran dan perubahan alam sekitar. Dan menurut Cons, pengurusan ini adalah sebagai proses merancang, memelihara persekitaran apabila individu tersebut bekerja bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat terpilih dengan berkesan. Okey, kita lihat lagi ada beberapa lagi definisi pengurusan, dan selepas definisi ini saya akan concludekan sikit apa yang dimaksudkan dengan pengurusan tersebut lah. Okey, seterusnya kita lihat di sini, kalau kita lihat daripada sekejap saya besarkan Kalau kita lihat daripada Muhammad, kalau kita lihat daripada maksud daripada Ja'far Muhammad, beliau mengatakan pengurusan ini adalah salah satu proses yang mana ia merangkumi proses-proses pengagihan input-input organisasi dengan ada 4 perkara lah: perancangan, pengorganisasian, pengarahan, pengawalan untuk tujuan output itu ataupun barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tersebut dicapai. Manakala menurut Prof. Syed Osman Al-Habsyi, beliau mendefinisikan pengurusan ini adalah merupakan satu proses untuk mendapat dan mencantumkan sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi juga. Dan menurut Ahmad Syukri dan Amran, pengurusan ini adalah satu proses sosial yang untuk menggembling sumber tenaga manusia itu ataupun sumber yang ada dalam organisasi itulah, sama ada sumber itu bersifat manusia ataupun kebendaan lah. Sama juga tujuan utama dia adalah untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Okey, kita pergi lagi kepada definisi yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat definisi yang seterusnya ini, dia menceritakan berkaitan tentang definisi juga daripada sudut Ahmad Ibrahim menurut Abu Sin, yang dia mengatakan bahawasanya pengurusan ni sebenarnya adalah kebolehan sesebuah organisasi ataupun seseorang itu menggunakan segala sumber alam lah, tidak kira sama ada kebendaan ataupun manusia, yang mana ia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala menurut Ilhami Abdul Ghani Azmi, beliau menyatakan bahawasanya sistem pengurusan ini adalah sistem pengurusan Islam. Ini fokus kepada sistem pengurusan Islam. Okey, sistem pengurusan Islam ni boleh dikatakan sebagai satu sistem yang mana untuk menguruskan kehidupan manusia dengan bersumberkan falsafah dan prinsip-prinsip Islam yang lengkap. So nanti kita akan lihat apakah falsafah dan prinsip pengurusan Islam itu sendiri. Okey, dan menurut Ibn Khaldun, pengurusan ini adalah sebagai satu kegiatan masyarakat bagi mengurus usaha-usaha kemanusiaan, berkumpul serta bermatlamat, yakni mempunyai tujuan yang sama. Okey, dan Wan Abdul Rahman Al-Qudri mengatakan
pengurusan Islam ini bersifat dinamik dan komprehensif kerana ia menggabungkan etika kerja, keseimbangan material dan rohani serta mengutamakan kerjasama yang harmoni. Okey, daripada kita boleh buat kesimpulan bahawasanya pengurusan ni adalah orang cakap satu perihal seseorang individu ataupun organisasi itu mengurus sumber sumber macam disebut tadi, sumber itu tidak kira dari sudut kebudayaan ataupun manusia. Dan kalau kita lihat pengurusan ni boleh ditafsirkan juga sebagai satu perihal yang perihal kerja lah, dia perihal kerja, perihal tingkah laku yang mengurus sesuatu ataupun contohnya macam mengurus diri sendiri, mengurus keluarga, mengurus syarikat ataupun organisasi lah. Dan jangan kita fikir bahawasanya pengurusan ni kita nampak kan, selalu kita nampak kalau berkaitan tentang pengurusan mesti kita fokus kepada orang mengurus organisasi, mengurus kepada syarikat kan. Sebenarnya sekecil-kecil pun mengurus diri itu pun adalah dikira sebagai pengurusan. Dan jika kita lihat pengurusan Islam pula, kan tadi ada penterjemahan daripada Abu Sin, daripada Dr. Ilhami, Ibn Khaldun tadi kan, dia mengatakan apa itu yang dimaksudkan dengan pengurusan Islam. Dan kita boleh concludekan di sini, pengurusan Islam ni bukanlah, dia merupakan satu sistem yang bukan direka oleh ataupun dicipta oleh manusia. Nanti kita akan tengoklah, kalau pengurusan barat dia memang dicipta oleh manusia, tapi kalau pengurusan Islam ini dia bukan simply direka ataupun dicipta oleh manusia, tetapi pengurusan Islam ini merupakan satu sistem yang mana ia diciptakan dan diturunkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Rasul yang dilantik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi kita dah tahu definisi secara umum berkaitan tentang pengurusan dan juga definisi khusus berkaitan tentang pengurusan Islam. So sekarang ni kita lihat pula kenapa pengurusan Islam ni sangat diperlukan dalam sistem kehidupan kita lah. Okey, jika kita lihat di situ ada 5 perkara yang disentuh kenapa pengurusan Islam ni sangat diperlukan. Okey, yang pertama, pengurusan Islam ini adalah satu proses yang mana ia meletakkan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Okey, di sini kita boleh lihatlah pengurusan Islam dia meletakkan Islam, okey. Dan dalam setiap pengurusan itu, dalam setiap apa yang kita buat dalam pengurusan Islam ini mestilah beriktikad dengan konsep syahadah itu sendiri. Kan kita tahu apa konsep syahadah di sini, yang mana kita tahu kita daripada lahir-lahir memang kita ada Islam kan. Okey. Kita tahu apa itu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Dan kita mesti berpaksikan kepada kalimat ini untuk menguruskan cara hidup kita. Okey, itu yang dikata kenapa pengurusan Islam sangat penting, sebab dia meletakkan konsep syahadah tu ataupun konsep akidah tu di dalam setiap pengurusan ataupun dalam setiap gerak kerja Islam itu sendiri. Okey, yang kedua, memantapkan proses pencarian ilmu terutamanya dalam kalangan umat Islam. Sebab kita tahu ilmu ini sangat penting. Dalam pengurusan Islam bukan sahaja dari sudut strategi untuk kita belajar, tapi banyak perkara yang perlu kita tahu. Contoh dari sudut halal dan haram, dari sudut orang cakap maqasid syariah, itu semua terangkum dalam pengurusan Islam. Okay, yang ketiga, memantapkan kerangka berfikir ummah agar ia bertunjang kepada pemikiran Islam yang sebenar. Itu antara keperluan pengurusan Islam. Tanpa ada orang cakap kita guide, tanpa ada guidance dalam pengurusan Islam ni, macam kita tengok nanti, kita akan tengok nanti perbezaan antara pengurusan Islam dan juga pengurusan barat lah. Macam kalau pengurusan Islam ni dia bertujuan untuk memberikan kerangka ataupun kerangka awal kepada kepada individu-individu itu agar setiap gerak kerja yang dilakukan itu berlandaskan kepada syariah dan berlandaskan kepada hukum. Yang keempat, membebaskan pemikiran umat manusia dari pelbagai asas pemikiran serta teori yang tidak sejajar dengan nilai dan prinsip kemanusiaan. Okey, dan yang kelima, memberi ruang penambahbaikan kerana pendekatan konvensional ini mempunyai banyak kelemahan kerana seringkali memisahkan di antara teori dengan nilai budaya setempat. So kita akan lihat selepas ini apakah perbezaan di antara pengurusan Islam dan pengurusan barat. Adakah perbezaan yang ketara ataupun dia hanya sama sahaja? Okey, jom kita lihat.
Okey, jika kamu lihat di sini, kita boleh nampak kita boleh nampak ciri-ciri pengurusan Islam dan juga pengurusan Barat. Okey, kalau di sudut terasnya, pengurusan Islam ini berdasarkan paradigma tauhid, dan kalau pengurusan Barat dia tidak berteraskan agama lah dan bersifat dualisme. Dan kita nampak di sini pengurusan Islam berdasarkan tauhid yang saya sebut tadi, akidah, berdasarkan kepada akidah, syariah, akhlak tu, itu yang paling penting, berasaskan itu. Dan kalau pengurusan Barat dia tidak berdasarkan agama, maksudnya tidak ada ni lah, dia just satu teori sahaja. So dia tidak membimbing manusia tu dengan baik. Okey, dan jika kita lihat juga dari sudut matlamat, jika kita lihat kalau matlamat dari sudut Islam, pengurusan Islam, keuntungan dan tanggungjawab sosial membawa kebaikan hidup seluruh manusia, dan pengurusan Barat dia memaksimumkan keuntungan dan kebaikan diri berdasarkan kebendaan dan keduniaan semata-mata. Itu kita boleh lihatlah dalam pengurusan Islam, keuntungan tu dia berjalan bersama dengan tanggungjawab sosial dan untuk kebaikan hidup seluruh manusia, bukanlah untuk kebaikan individu. Okey, sebagai contoh dalam sebuah organisasi, jika kita ada orang cakap buat satu program, contohnya CSR kan, kita turun memberi bantuan kepada orang lain, dan itu kebaikan untuk untuk ummah dan untuk organisasi itu jugalah. Bukan orang cakap untuk keuntungan, untuk mendapat nama, okey, untuk melepaskan diri daripada cukai. Itu yang kita kena tahulah konsep pengurusan Islam itu sendiri. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri fungsi individu itu. Dalam pengurusan Islam, dalam sebuah organisasi, fungsi individu itu adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Manakala bagi pengurusan Barat, fungsi individu itu adalah untuk mengabdikan diri kepada ketua dan organisasi dengan memberi penekanan kepada intelek dan fizikal sahaja. Okey, di situ pun kita boleh lihat perbezaan yang sangat ketara. Jika dalam pengurusan Islam, apa yang kita lakukan dalam sebuah organisasi ke dalam kehidupan kita ni, hatta dalam kehidupan kita pun, kita mesti ingat, kita mesti refresh balik bahwasanya aku ni sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi, so aku kena buat yang terbaik. Aku mesti buat mengikut hukum hakam yang ditetapkan oleh Islam. Tetapi kalau dalam pengurusan Barat, bukan kadang lah, kalau kita tengoklah, dia bercirikan kepada untuk memuaskan hati kepimpinan itu sendiri. Jika contohnya lah kan, kadang-kadang kita buat benda tu sebenarnya tidak bersesuaian dengan Islam, tapi dia bersesuaian dengan kehendak pemimpin kita. Kita lebih menumpukan kepada kehendak pemimpin itu daripada kehendak Islam. Dalam pengurusan Islam tidak mahu beginilah, sebab itu telah orang cakap menyalahi garis panduan yang telah diberikan oleh Islam itu sendiri. Okey, kita lihat yang seterusnya, kepada sistem ganjaran. Okey, dalam pengurusan Islam, sistem ganjaran ia berdasarkan upah juga yang setimpal lah, dan mengambil kira soal dosa dan pahala itu sendiri. Okey, dan ia menumpukan aspek lahiriah. Kalau pengurusan Barat, dia menumpukan kepada aspek lahiriah keduniaan yang bersifat jangka pendek. Itu kita memang tahulah dalam pengurusan Islam, bagaimanapun contohlah kita nampak kita nak satu tender tu, tapi kita rasa macam susah sangat, kita nak ambil lah, organ kita pun syarikat lah, susahnya nak ambil, tak apalah, aku bagi rasuah lah kepada orang yang keluarkan tender tu. Tapi dalam Islam benda tu tidak boleh dan haram, sebab kita dalam pemberian ganjaran ataupun pemberian ganjaran ke hadiahkah, dia mesti mengambil kira soal pahala dan dosa. Tidak, kalau macam pengurusan Barat, dia tidak kira, yang penting dia dapat keuntungan, organisasi itu dapat keuntungan, dan boleh maju ke hadapan. Tidak kira matlamat tidak menghalalkan cara pun, dalam pengurusan Barat ni dia akan ikutlah. Okey, kita tidak mahu begitu. Okey, dan terusnya falsafah kerja berlandaskan, kalau pengurusan Islam, ia berlandaskan kepada niat yang ikhlas dan menjadikan kerja ini sebagai ibadah lah. Dan seterusnya dari sudut pengurusan Barat, kalau dari sudut falsafah kerja, mereka bekerja untuk mendapat kepuasan kebendaan. Oleh itu, dalam setiap kerja yang kita lakukan, dalam setiap kerja yang kita buat, kita kena mengikut prinsip Islam, prinsip pengurusan Islam itu sendiri, yang mana
apa yang kita buat kerja ni adalah kita anggap dia sebagai ibadah, baru dapat pahala kan. Contohlah macam kamu datang ke kelas saya untuk belajar, kamu kena niatkan, ya Allah, ya Tuhanku, aku belajar pada hari ini adalah sebahagian ibadah daripada aku. Okey, dan Allah akan bagi pahala tu. Kalau kita saja-saja tidak ada niat datang kan, jadi macam hilanglah pahala tu kan. Dan kalau dari sudut pengurusan barat, falsafah kerja mereka ni memang mereka untuk mendapatkan kepuasan kebendaan saja. Dapat kepuasan kebendaan, dapat tender, dapat foflet contohnya lah ya kan. Mereka dah rasa itu satu nikmat. Tapi bagi Islam itu sendiri nikmat yang sebenar apabila kita bekerja itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan dari sudut motivasi kerja pula, pengurusan Islam ini didorong untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manakala pengurusan barat didorong oleh faktor kebendaan dan pengiktirafan majikan semata-mata. Okey, oleh itu dalam kita bekerja, contohnya dalam kita belajar, first sekali motivasi kita adalah untuk kita mencapai ataupun menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan apabila kita dah dapat redha Allah ni sebenarnya, kita tidak perlu fikir dah, kita tidak perlu risau dah dengan rezeki-rezeki kita yang akan datang. Memang benda tu akan ikut satu persatu. Contohnya lah kan, kamu mau belajar. Okey, ya Allah, ya Tuhanku, aku belajar hari ini memang untuk mendapat redha-Mu. So tunjukkan aku, berikan aku kefahaman terhadap pelajaranku hari ini kan. InsyaAllah Allah akan bagi kefahaman, Allah akan bagi rizak yang baik. Tapi kena usahalah, tidaklah datang-datang tidak berusaha, tu lain cerita kan. Kena berusaha. Bukanlah kita ni dalam kita mau mencapai sesuatu tu kita just macam, oh, kalau aku dapat 4 flat ni mesti nanti aku akan dapat anugerah. Aku dapat anugerah ni orang mesti tengok akulah orang yang paling pandai. Bukanlah macam tu. Dalam pengurusan Islam dia tidak begitu. Dalam pengurusan Islam motivasi kerja ataupun motivasi seseorang itu mestilah bermatlamatkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.